Alhamdulillah, untuk sesi kali ini kita teruskan pembacaan kita tentang buku pertama kita kan. Kita teruskan, kita cuba habiskan. Habiskan sehingga ke muka surat 382. Kita dah sampai di mana? Okey. Okey, sampai tu kalau korang nak tahu apa juga item dalam tim Rohana Peti Enterprise ini, kita kata membawa produk bidara dan kasturi. Dan yang juga yang lain insya-Allah akan kata coming soon. Okey, seperti Dr. Rachel ini. Okey, ini alhamdulillah memang admin Cik Z gunakan juga untuk rawatan muka lah. Untuk rawatan muka, untuk buat kulit kita lebih segar kan. Di samping kita mandian bidara ini. Kasturinya bagaimana? Okey, kasturinya di channel yang akan datang. Pastikan anda follow dan subscribe channel kita Rohana Patri ini supaya kita dapat terus rapat-rapat. Semakin rapat semakin jatuh cinta kan. Okey. Dan sampai tu admin Cik Z ini adalah merupakan penanda buku. Hilang satu, ada cover dua lagi. Begitulah. Okey, jom kita sambung. Sebelum ni kita sampai ke muka surat 103 sampai saka. Okey, kita sampai di sini dah. Okey, sambil bermalamkan dan bersiangkan. Gitu. Di waktu bila-bila masa kita dapat buat channel ini, okey, pastikan anda follow rapat. Okey, admin Cik Z sangat nak berkenalan dengan korang, sangat nak bersama dengan korang. Tinggalkan komen sekiranya ada persoalan mengenai item kami. Okey, dan item yang lain juga seperti Dr. Rachel ini. Okey, dan apa juga yang lain ada, kita ada bam tau. Kita ada bam. Okey, sambil kita sakit belakang sebab duduk lama kan. Walaupun dalam perjalanan bagi yang perjalanan yang jauh, kita kan sukar nak mencari produk yang untuk bersesuaian dengan kita. Jadi, admin Cik Z sangat sarankan untuk korang bersama dengan admin Cik Z setia dengan tim Rohana Patri Enterprise ini. Tim Rohana Peti Enterprise ini adalah untuk tiada gangguan. Okey, jadi siapa yang sangat mengenali kita, siapa yang sangat support kita, okey, sangat dihargai dan sangat berterima kasih buat korang. Okey, admin Cik Z sangat berterima kasih lah. Harap korang hargai okey hadiah yang kita bagi untuk untuk tim Rohana Peti Enterprise ini. Okey, kita sama untuk malam ini pada permukaan pula. Okey, muka surat 104. Jom dengar perbacaan dari admin Cik Z. Okey, apa lagi perkataan yang baru kita jumpa? Insya-Allah perkataan baru yang kita jumpa ini memberikan salah satu pembelajaran yang baru untuk admin Cik Z. Tim kita bagaimana? Kita ada logo pada channel ini dan insya-Allah siapa ada persoalan dan ingin bertanya lebih lanjut dan ingin hubungi, sila tekan komen anda di bawah dan subscribe channel Rohana Patri Enterprise ini. Okey, jom kita membacanya. Membuka rahsia hadis peringkat zaman sehingga hari kiamat. Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil Al-Alah, iaitu dari tahun 232 hingga 247 Hijrah. Pada tahun 232 Hijrah, Al-Mutawakkil mengeluarkan perintah untuk menangkap pegawai kerajaan yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Ahmad bin Nash. Pada tahun 235 Hijrah, Al-Mutawakkil memerintahkan Ahlu Zimah, orang bukan Islam merdeka yang hidup dalam kerajaan Islam, untuk membezakan diri mereka dari kaum muslimin. Okey, warna pakaian mereka dikhususkan. Mereka tidak boleh mengadari. Okey, perkataan baru. Mengendarai kuda, tidak boleh bekerja dalam jabatan kerajaan dan tidak boleh memiliki rumah yang besar. Al-Mutawakkil juga menghancurkan gereja-gereja yang baru dibina. Pada tahun 236 Hijrah, Al-Mutawakkil memerintahkan untuk meratakan makam Saidina Usain bin Ali. Pada tahun 237
Al-Mutawakkil memerintahkan rakyat untuk berhenti menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Beliau memuliakan sunnah dan ulama-ulama sunnah seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Mutawakkil meninggal dunia pada tahun 247 Hijrah akibat dibunuh oleh putranya Al-Mutashir. Peristiwa penting, matinya Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 240 Hijrah, terjadi gempa besar di kota Khus, Yaman, Khurasan, Persia, Syam dan lain-lain. Korban mangsa gempa itu mencapai 45,000 orang pada tahun 242 Hijrah. Runtuhnya Gunung Al-Aqra akibat gempa yang terjadi di beberapa tempat 245 Hijrah pada ketika itu. Okey, turun hujan yang berwarna darah di wilayah Baghdad pada tahun 246 Hijrah. Agak cantik kan? Okey, agak jelas untuk sesi kali ini. Okey, alhamdulillah kita bercahayakan. Bercahayakan lampu. Dan kita terangkan. Okey, terangkan pembacaan kita. InsyaAllah, jom sambung. Khalifah ke-11 Al-Mutashir pada tahun 247 hingga 248 Hijrah. Ada orang yang mengatakan Al-Mutashir tidak akan bertahan di singgasana kekuasaannya melainkan hanya 6 bulan. Dengan takdir Allah, hal tersebut benar-benar menimpa Al-Mutashir. Beliau mati akibat diracun. Okey, Khalifah ke-12 Al-Mutashir Musta'in Ahmad bin Muhammad bin Al-Mutashim. Okey, pada tahun 248 hingga 252 Hijrah. Pada tahun 251 Hijrah muncul fitnah di antara tentera Baghdad dan tentera Samara. Penduduk Samara membaiat Al-Mu'taz. Sedangkan penduduk Baghdad tetap mempertahankan Al-Mu'taz. Okey, dia perkataan ada koma di atas, jadi umpamanya ain. Ain. Okey. Jadi dan sambung akhirnya Musta'in meninggal dunia pada tahun 252 Hijrah kerana dibunuh oleh Al-Mu'taz. Okey, sambung. Khalifah ke-13 Abu Abdillah Al-Mu'taz bin Ja'far Al-Mutawakkil pada tahun 252 hingga 255 Hijrah. Al-Mu'taz wafat pada tahun 255 Hijrah, dibunuh oleh tenteranya sendiri akibat pengkhianatan oleh Shah bin Yasif. Okey, sumber Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Qasir. Peperangan pada zaman dahulu apakah berulang? Di sini adalah persoalan yang ditulis oleh penulis buku ini. Okey, ini merupakan persoalan untuk diri kita. Adakah peperangan yang dulu akan berulang seperti sekarang? Okey, untuk di masa yang akan datang. Kita tengok kan. InsyaAllah. Okey, sambung. Dan kita sambung di sini. Okey. Zaman destinasi Fatimiyah. Okey. Zaman apa pula ni? Okey, dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang selama ini dikuasainya melepaskan diri dari pemerintahan di Baghdad dan membentuk daulah-daulah kecil yang autonomi. Di bahagian timur Baghdad muncul destinasi Tahiriyah, Syariah, Samaniyah, Ghassaniyah, Buwaihiyah, okey, dan Bani Saljuk. Sementara ini di bahagian barat muncul destinasi, okey, perkataan baru, Idrisiyah, Al-Glabiyah, Tuluniyah, Fatimiyah, okey, Iksidiyah dan Hamdaniyah. Okey, destinasi Fatimiyah adalah salah satu daripada destinasi yang berasaskan mazhab Syiah yang wujud dalam sejarah Islam. Namun mazhab Syiah ini bersifat sederhana dan tidak ekstrim. Destinasi ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masihi sebagai saingan kepada penguasa dunia Muslim pada waktu itu yang terpusat di Baghdad, iaitu Bani Abbasiyah. Destinasi
Fatimiyah didirikan oleh Said ibnu Husain. Kemungkinan beliau ialah keturunan pengasas mazhab Syiah ketika itu. Majlis Al-Azhar adalah salah satu bangunan tinggalan destinasi Fatimiyah. Okey, ini adalah masjidnya, gambarannya. Okey, dan okey, dah dari tadi dah. Destinasi pula. Dinasti. Dinasti Fatimiyah bermula pada tahun 297 Hijrah atau 910 Masihi dan berakhir pada 567 Hijrah atau 1171 Masihi. Pada awalnya ia merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berpusat di Afrika Utara, Tunisia. Kemudian ia berpindah ke Mesir. Destinasi ini dinisbahkan kepada Fatimah Zahra, puteri Nabi Muhammad SAW dan isteri kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anha. Beliau mendakwa diri mereka sebagai keturunan sebenar dari Sayyidina Ali dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Okey, ini adalah zaman tersebut. Namun masalah nazahab dengan keturunan yang dikaitkan dengan dinasti Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Terdapat pelbagai khilaf berdasarkan beberapa sanad para khilafahnya yang boleh dipertikaikan. Wallahu alam. Okey, bahkan sejak dari dulu hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai nasab keturunan ini disebabkan beberapa faktor berikut. Faktor pertama, pergolakan politik dan mazhab yang sangat kuat sejak wafatnya Rasulullah SAW. Faktor kedua, ketidakberanian dan keengganan keturunan Fatimiyah mengisytiharkan nazab mereka kerana takut penguasa dan kepada penguasa. Okey, nama para pemimpin mereka disembunyikan sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah Al-Mahdi. Sejarah dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah dimulakan oleh Said bin Husain Al-Salamiyah yang menggelar Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi berpindah dari Syria ke Afrika Utara kerana, okey, jom sambung. Kerana apa? Okey. Propaganda Syiah di daerah ini mendapat sambutan baik, terutama dari suku Berber. Okey, dengan sokongan suku ini, Ubaidillah Al-Mahdi menyumbangkan Gubernur Aghlabiyah di Afrika. Okey. Afrika. Dan Rostamiyah, okey, Kharaji di Taharat, okey. Pada mulanya Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Lama kelamaan sewaktu Abdullah bin Maimun menjadi pemimpin, beliau mentransformasikan gerakan tersebut sebagai sebuah gerakan politik keagamaan. Tujuannya ialah untuk menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahsia, Abdullah bin Maimun menghantam misi dakwah ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang terbentuk dan tertegaknya destinasi Fatimiyah. Menjelang kematian Abdullah ibnu Maimun, tampuk pimpinan dijawat oleh Abdullah Al-Husain. Melalui propagandanya, beliau mampu menarik simpati suku Khitamah dari kalangan Berber yang bermukim di daerah Kalbli, okey, untuk menjadi pengikut setia. Dengan kekuatan ini, mereka menyeberang ke Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Ziyadat Allah selaku penguasa Afrika Utara. Afrika Utara pada waktu itu. Syiah Ismailiyah mula menampakkan kekuatannya setelah tampuk pemerintahannya dipegang oleh Said ibnu Husain Al-Islamiyah yang menggantikan Abdullah Al-Husain. Di bawah kepimpinannya, Syiah Ismailiyah berhasil menakluk Tunisia dan menjadikan pusat kekuasaan. Said kemudian
mengaklamasikan dirinya sebagai imam dengan gelaran Ubaidillah Al-Mahdi. Okey. Ada sesetengah pihak berpendapat bahawa Sa'id berasal dari keturunan Yahudi. Sementara itu, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Hasin, Philip Kehiti berpendapat bahawa Sa'id berasal dari keturunan Fatimah, puteri Nabi Muhammad SAW. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Beliau memerintah selama lebih kurang 25 tahun dari 904 hingga 934 Masihi. Okey, dalam masa pemerintahannya, Al-Mahdi melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke seluruh Afrika meliputi Maghribi, Mesir, Alexandria, Sardania, Korsika dan Balirik. Pada 90 Masihi, Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama Mahdiyah. Kota ini menjadi pusat pemerintahannya. Di Afrika Utara, mereka menyebarkan kuasa dengan cepat dan luas. Pada tahun 909, mereka dapat menguasai dinasti Rustamiyah dan Terhad serta menyerang Bani Idris di Maghribi. Misi mereka yang utama ialah menyuntik kepercayaan dalam umat Islam bahawa mereka adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah SAW. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Abu Daud yang bergelar Al-Mu'iz. Beliau berjaya menakluk Mesir dan memindahkan pusat pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Ini kerana Al-Mu'iz berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan banyak dilakukan seperti masjid, hospital, rumah penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu dan kedai-kedai. Pada masa ini juga berkembang berbagai jenis perusahaan dan kemahiran seperti tenunan, kraft tangan, tembikar, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, ramuan ubat-ubatan dan lain-lain. Ilmu pengetahuan turut berkembang dengan pesat. Sebuah pusat pendidikan berdamandar Al-Hikmah dan dibina dan pada tahun 1005 Masihi Pusat Pendidikan Tinggi Al-Azhar ditubuhkan. Sebelumnya ia adalah kita sambung. Ia adalah sebuah bangunan masjid. Cabang ilmu pengetahuan dan akademik ditawarkan di Al-Azhar. Antaranya ialah perubatan bahasa Arab, fiqh, tauhid dan mantik. Para pemimpin destinasi Fatimiyah, Al-Mahdi dari tahun 909 hingga 934, Al-Mansur 946 hingga 952. Ini adalah tahunnya. Merupakan tahun yang pemimpin dinasti Fatimiyah dari tadi destinasi. Tapi ini boleh kita rujuk kan? Jelas kan? Permulaan perkembangan dan kemajuan dinasti Fatimiyah. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, urusan agama dan negara tidak dipisahkan. Agama dipandang sebagai pokok utama dalam menegakkan daulah atau negara. Pemerintah Fatimiyah sangat memperhatikan masalah agama dalam masyarakat meskipun rakyatnya sendiri daripada pelbagai suku, kaum dan agama, di antaranya orang Yahudi, Nasrani, Turki dan Sudan. Ini adalah muka surat last untuk dalam kali ini. Kita sambung yang akan datang. Jom kita baca sampai habis. Bersikap toleransi terhadap agama lain. Ini adalah perkataan memang diterapkan dalam diri kita kan. Bersikap toleransi. Walaupun memberi perhatian berat terhadap perkembangan agama majoriti, Khalifah Fatimiyah bersikap sederhana dan terbuka terhadap agama selain Islam. Perhatian turut diberikan kepada orang yang bukan Islam. Kaum Kristian Koptik Armenia merasakan sikap rakyat beragama Islam termasuk para pegawai kerajaan begitu ramah terhadap mereka. Ramai orang Kristian seperti
Al-Barmaki diangkat menjadi pegawai dalam jabatan pemerintah dan rumah ibadah mereka diberikan bantuan oleh pemerintah. Akan tetapi sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Khalifah Fatimiyah terhadap orang Kristian menimbulkan salah anggap di kalangan setengah pihak. Sikap terbuka kerajaan menyebabkan ada pihak yang mengambil kesempatan untuk mengembangkan pengaruh mereka, terutamanya orang Kristian. Okey, salah seorang tokoh agama pada masa itu, Al-Mu'izz, yang terkenal dengan kewarakan dan ketakwaannya, dikatakan mati sebagai orang Kristian dan dikuburkan di gereja Abu Siffin. Ini kerana kononnya dia terlalu rapat dengan orang Kristian sehingga mengadakan perisi Islam dan akhirnya murtad. Namun ada pihak yang mengatakan hal itu adalah fitnah yang sengaja ditercetuskan oleh mereka yang tidak menyenanginya. Okey. Dan meneruskan sistem politik yang diasaskan oleh dinasti Bani Abbasiyah dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan. Tidak banyak yang berubah. Sistem pentadbiran kerajaan terdahulu yang diasaskan oleh kerajaan Bani Abbasiyah terus dipraktikkan. Khalifah menjawab tugas sebagai ketua umum negara baik dalam urusan keduniaan maupun dalam urusan kerohanian. Okey, kita berhenti di 111. Agak perlu kata pantas kita membaca kali ini kan? Agak pantas. Okey, kita akan sambung untuk yang dia masa yang akan datang. Pastikan anda follow rapat-rapat Rohana Badri ini. Okey, channel Rohana Badri ini anda langgan sebagai pembaca setia bersama dengan admin Cizi, tim Rohana Badri Enterprise. Salam ceria korang. Jumpa lagi.